Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Luqman Hakim Muhammad Syafi'i dengan nombor pelajar 2023389737 akan membentangkan pengenalan terlebih dahulu bagi perbincangan pengaruh dan cabaran sadism. Sebelum itu, apakah maksud sadism itu sendiri? Kemunculan sadism boleh ditelurusi semula ke abad ke-19, tempoh yang dicirikan oleh zaman pencerahan dan kemajuan pesat pengetahuan saintifik kontemporari. Zaman pencerahan menandakan momen penting dalam sejarah di mana kuasa akal dianggap memegang kunci untuk menyelesaikan semua masalah. Ini ditunjukkan oleh penekanan yang diletakkan pada penggunaan akal yang tercermin dalam kemajuan yang signifikan yang dibuat dalam sains moden selama tempoh ini. Hasil penemuan saintifik dalam bidang astronomi dan mekanik diterjemahkan kepada rangka kerja idea yang mempunyai potensi untuk mengubah pandangan dunia dan nilai-nilai masyarakat, termasuk persepsi manusia tentang identiti diri dan kedudukan di alam semesta. Pengenalan awal bidang itu kemudian dipanggil ilmu atau sains yang mengalami transformasi ke dalam sistem kepercayaan. Ideologi sadism telah secara berkesan mengalihkan sistem kepercayaan individu kepada amalan agama sambil menghalang penerimaan perspektif saintifik dan rasional baru. Ini semakin diperkuat oleh penemuan-penemuan saintifik Newton dalam bidang fizik, terutama berkaitan dengan prinsip-prinsip pergerakan dan graviti yang berfungsi sebagai punca-punca yang mendasari gerakan rotasi yang diamati dalam pelbagai badan langit di alam semesta. Salah satu prinsip utama sadism ialah keinginan untuk menggantikan agama manusia yang sering dilihat sebagai dipenuhi dengan keyakinan yang tidak rasional. Konsep atau idea sadism adalah satu permasalahan dalam pembangunan moden kerana ia terlalu saintifik dan telah menghasilkan masyarakat dengan keyakinan berdasarkan kebenaran yang sangat penting yang boleh menolak kesedaran sosial dan alam sekitar serta mempertanyakan sains agama. Selain itu, sains adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang mampu menghasilkan pengetahuan tentang orang dan masyarakat. Sadism biasanya digunakan untuk mengkritik atau mengabaikan positivisme yang telah digunakan oleh pelbagai individu termasuk saintis. Oleh itu, ia boleh digunakan untuk penyelidikan dalam falsafah atau bidang lain. Sadism juga dicirikan oleh penghormatan yang berlebihan terhadap tuntutan saintifik. Ini bermakna bahawa menerima penemuan penyelidikan tanpa mempertanyakan mereka juga dianggap saintifik. Selain itu, dari maksud lain sadism adalah kepercayaan yang menafikan perkara-perkara yang tidak boleh difahami dan diselesaikan secara rasional dan mengangkat prosedur saintifik yang sistematik, logik dan objektif di atas segala-galanya. Ini disebabkan oleh perkembangan saintifik yang terlalu eksklusif yang menghasilkan orang yang memahami sains dan mempunyai komitmen yang kuat kepada kebenaran sambil mengabaikan aspek nilai-nilai manusia yang boleh menyediakan penyelesaian kepada isu-isu seperti masalah sosial, kesedaran alam sekitar dan keharmonian keluarga. Seterusnya, satu-satunya sains yang boleh memberikan pengetahuan yang benar tentang manusia dan masyarakat adalah agama. Akhir sekali, penemuan-penemuan saintifik telah membawa kepada perkembangan sains yang telah menimbulkan pelbagai pandangan mengenai apa yang benar dan sah. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Akib bin Ma'ruf. Nombor pelajar 2023168305 akan membentangkan tentang konsep saintisme. Saintisme merupakan konsep yang menitikberatkan prinsip sains seperti teori, mantik, analogi, logik dan objektif dalam setiap aspek kehidupan dan mengatakan bahawa konsep ini adalah satu-satunya pegangan yang benar dan menolak sama sekali prinsip dan ilmu yang bercanggah dengan pegangan ini. Lazimnya, masyarakat ini berpendapat bahawa setiap aspek yang berkaitan dengan kehidupan adalah semestinya berlandaskan ilmu sains sahaja. Mereka juga menentang wahyu sebagai salah satu sumber yang baik untuk diikuti atau dalam erti kata lain menolak sebarang ilmu atau sumber keagamaan sebagai sumber ilmu kerana tidak dapat dibuktikan dari sudut pandangan saintifik, rasional dan sukar difahami logik akal. Golongan ini juga berpandangan bahawa ilmu sains tidak mempunyai had atau batas, maka segala persoalan dan segala tugasan yang dijalankan oleh manusia dapat dilaksanakan dengan hanya berpandukan ilmu sains sahaja dan tidak perlu berpandukan ilmu keagamaan sama sekali. Lantaran itu, konsep atau pegangan saintisme ini melambangkan hasil daripada penemuan ilmu saintifik daripada golongan saintis yang diaplikasikan secara meluas dalam pelbagai aspek kehidupan, lalu munculnya pihak yang mendapat sudut pandangan yang berlawanan dengan pegangan mereka bersandarkan cara mereka menilai hal-hal yang benar dan sahih. Ketaksuban mereka terhadap ilmu sains yang didapati menyebabkan pola pemikiran mereka
hanya fokus kepada logik akal sahaja sehingga ke tahap mengenepikan ilmu lain, termasuklah ilmu agama, telah menjadi tidak lagi signifikasi sebagai panduan kehidupan mereka. Wujudnya konsep saintisme ini adalah merupakan hasil kesinambungan daripada perkara-perkara yang telah berlaku pada abad ke-15 saat bermulanya zaman Renaissance. Hal ini demikian kerana apabila para ilmuwan barat mula memisahkan agama dan sains akibat takut akan hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka sekiranya hasil penemuan mereka itu bertentangan dengan ajaran Kristian. Kemajuan dalam bidang sains pada abad ke-18 hingga abad ke-20 juga menjadi salah satu asbab bagaimana penyebaran ini berlaku kepada masyarakat. Pada masa kini, dapat kita lihat bahawa konsep saintisme ini masih lagi tidak lekang daripada masyarakat dan telah mula menjalari dalam kalangan umat Islam di seluruh dunia. Kesimpulannya, konsep saintisme ini adalah bercanggah dengan ajaran agama Islam dan merupakan satu cabaran yang harus ditandingi oleh masyarakat zaman sekarang. Bagi mengetahui impak dan cabaran dalam menangani pengaruh dan cabaran isu saintisme ini, perihal ini akan dikupas dengan lebih lanjut di dalam pembentangan ini sebentar lagi. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Syafina binti Ahmad Nazri. Nombor matrik saya 2023395699. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai faktor perkembangan saintisme. Faktor perkembangan saintisme dipercayai adalah disebabkan oleh budaya asing yang masuk dan mempengaruhi masyarakat setempat atau secara ringkasnya disebabkan oleh fenomena globalisasi. Jadi siapa pun yang hidup bermasyarakat dapat melarikan diri daripada mengalami fenomena ini kerana ia merupakan fenomena yang tetap akan berlaku dalam kehidupan seharian kita. Globalisasi ini membawa maksud kepada suatu fenomena yang menjadikan dunia kelihatan mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kebatasan perkembangan teknologi maklumat. Dalam erti kata lain, fenomena ini juga bermaksud menyebarkan atau meluaskan sesuatu aktiviti ekonomi, politik, kebudayaan, kepercayaan dan lain-lain ke peringkat dunia. Dalam era modernisasi yang sedang berkembang pesat sekarang ini, masyarakat terutamanya generasi muda lebih terdedah kepada pengaruh budaya luar seperti pengaruh budaya barat. Selain membawa perubahan kepada sistem pendidikan, ekonomi, politik dan sosial, mereka juga membawa budaya dan kepercayaan mereka ke Malaysia termasuk saintisme. Saintisme bukanlah hanya sesuatu konsep, malah ia juga merupakan sebuah agama bagi segelintir individu yang mempunyai kepercayaan bahawa pendekatan ilmiah dapat diterapkan dalam segala hal dan bahawa sains mempunyai jawapan untuk segala masalah yang wujud di dunia ini sehingga menyingkirkan sudut pandangan yang lain. Malahan, fenomena globalisasi pada masa kini juga semakin berkembang dan proses penyebarannya semakin cepat dan luas berbanding dahulu kerana dunia kini sudah semakin maju dengan kewujudan kecanggihan teknologi. Segala maklumat boleh didapatkan dan disebarkan secara meluas dengan hanya menggunakan hujung jari. Antara pembangkit di dalam era globalisasi masa kini ialah internet. Melalui internet, segala maklumat dapat dihasilkan dan disebarkan di setiap pelosok dunia. Hal ini akan menyebabkan ajaran saintisme mudah didapati di internet dan semua platform media. Ini juga merupakan salah satu usaha golongan saintisme untuk mengembangkan ajaran mereka di kalangan masyarakat, terutamanya golongan muda yang masih kurang pengetahuan dan kearifan dalam isu ini. Hal ini boleh mempengaruhi minda anak-anak muda yang sering melayari internet pada zaman ini. Bukan itu sahaja, pengaruh sesama masyarakat juga telah menyumbangkan kepada faktor perkembangan saintisme di Malaysia. Terdapat segelintir masyarakat yang mempercayai ajaran saintisme di dalam kehidupan mereka. Terdapat juga beberapa ciri utama yang dimiliki oleh golongan ini, antaranya adalah mereka terdiri daripada kalangan yang kurang pengetahuan agama ataupun tidak pernah mendapatkan pendidikan agama di dalam kehidupan mereka. Kepercayaan terhadap saintisme juga wujud disebabkan oleh perasaan yang terlalu kagum dengan kemajuan sains dan teknologi yang boleh dilihat pada zaman ini. Assalamualaikum. Nama saya Nur Ani Zafira binti Cik Muhammad Zuha, nombor ID 2023 301 207. Saya akan menjelaskan tentang cabaran dalam menolak ideologi saintisme. Cabaran pertama ialah kajian saintifik yang hanya dimonopoli oleh golongan bijak pandai. Kebanyakan kajian saintifik pada zaman dahulu lebih dimonopoli oleh golongan saintis barat, di mana mereka lebih menekankan aspek saintifik berbanding kepercayaan. Kita hendaklah menyedari yang segala bentuk ilmu pengetahuan sewajarnya saling berkaitan dengan wahyu yang merupakan tunggak utama ketamadunan Islam. Akan tetapi, kebanyakan ilmuwan dunia yang terkenal tidak mempunyai agama dan kepercayaan mereka kepada Tuhan.
Sebaliknya, mereka hanya berpegang teguh pada tahap keyakinan mereka sendiri. Kesannya, golongan ilmuwan ini hanya akan menganggap yang sains itu lengkap dan sempurna, mana ianya boleh menyelesaikan segala masalah manusia. Cabaran kedua pula ialah peranan media sosial dalam kalangan masyarakat. Seperti yang kita lihat pada hari ini, perkembangan teknologi yang semakin canggih mampu memberikan segala bentuk informasi kepada sesiapa sahaja, tidak kira pada peringkat usia yang bergiat aktif dalam dunia digital. Contohnya, pelbagai aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, Twitter dan sebagainya mampu menyumbang kepada penyebaran ideologi saintism terhadap generasi muda dan seterusnya. Kesan daripada ini, berlakulah kesalahan dalam cara berfikir, penilaian dan pandangan umum dalam kalangan masyarakat. Cabaran seterusnya ialah perpecahan dalam kalangan masyarakat. Hal ini berlaku disebabkan oleh fahaman dan pegangan mereka yang berbeza. Lebih lagi, golongan saintism ini sukar ingin mempercayai sesuatu kejadian itu tanpa ada sebarang bukti. Lebih lagi, perkara tersebut tidak dapat dijelaskan oleh panca indera mereka sendiri. Jadi, berlakulah perdebatan antara masyarakat apabila masing-masing bertegas ingin menegakkan pendapat yang diutarakan oleh mereka. Cabaran yang terakhir pula ialah kurang pengetahuan ilmu agama dalam kalangan masyarakat. Segelintir masyarakat kini berpendapat bahawa agama tidak lagi menjadi asas dalam kehidupan. Sebaliknya, mereka hanya berpendapat yang dunia sudah berubah ke arah teknologi moden dan tidak mengaitkan agama dalam pembangunan teknologi yang terjadi pada masa kini. Jadi, masyarakat kini lebih mementingkan dan mengejar hal duniawi berbanding ukhrawi. Kesannya, mereka akan lebih mudah terpengaruh dengan fahaman saintism kerana tidak berpeluang menimba ilmu pengetahuan dalam ilmu agama Islam. Jadi mereka akan lebih sukar untuk membezakan antara yang hak dan yang batil, yang membawa maksud sukar untuk membezakan perkara baik dan buruk. Assalamualaikum, saya Arin Adira binti Karulisam, nombor matriks 2023387729. Saya akan meneruskan pembentangan kami dengan inisiatif-inisiatif yang boleh diambil untuk mengatasi pengaruh saintisme ini dalam kalangan Muslim di negara kita. Untuk menjadi seorang Muslim yang cemerlang, kita hendaklah percaya kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Semua individu hendaklah mendalami ilmu Islam dengan bersungguh untuk memahami kewajiban mereka. Selain ilmu Islam, kita juga perlu belajar ilmu sains. Tetapi, sekiranya terdapat sebarang keraguan tentang ideologi saintisme yang bercanggah dari apa yang diajarkan oleh Islam, hendaklah kita rujuk kepada badan keagamaan yang dipercayai untuk mengelakkan sebarang salah faham. Dengan mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam, kita dapat menjauhkan diri kita dari kesesatan yang disebarkan oleh ideologi saintisme. Selain itu, masyarakat setempat boleh berganding bahu dalam usaha membendung pengaruh saintisme ini daripada berkembang pesat. Program-program seperti kelas agama, kelas mengaji dan juga kelas fardu boleh dijalankan di masjid atau surau kediaman untuk menyebarkan ilmu Islam kepada masyarakat setempat sekaligus menghalang ideologi saintisme ini. Pengajaran ilmu secara penulisan ilmiah, ceramah, pamflet dan juga sosial media tidak akan membuatkan masyarakat setempat terasa beban dan ini dapat memberikan mereka pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip ilmu Islam. Masyarakat setempat hendaklah bersama-sama menolak sebarang ideologi saintisme yang bercanggah dari fahaman Islam. Ideologi saintisme ini selalunya tersebar di kalangan anak muda. Oleh itu, pihak institusi pendidikan perlu mengambil langkah untuk mengelakkan ini terjadi dengan menyediakan kelas keagamaan kepada pelajar supaya mereka dapat mempelajari ilmu Islam secara berterusan. Ini dapat mengelakkan mereka dari salah fahaman tentang Islam. Tetapi, institusi perlu mempertimbangkan kaedah yang sesuai supaya mereka tidak bosan untuk mempelajari ilmu Islam. Pendidikan tidak formal dengan menggunakan media sosial seperti Twitter adalah lebih mudah untuk menarik minat mereka. Institusi pendidikan hendaklah menggunakan teknologi dengan sepenuhnya untuk menyampaikan ilmu Islam kepada mereka. Akhirnya, pihak berkuasa perlulah cakna dengan masalah ini. Pihak berkuasa hendaklah mengambil tindakan yang berat kepada individu yang menyebarkan ideologi saintisme yang bercanggah dari fahaman Islam yang menyebabkan nilai murni Islam tercemar.
Selain itu, ahli saintis negara perlulah bekerjasama dengan ahli keagamaan dalam membincangkan penelitian yang bertentangan dari ilmu Islam. Dengan kerjasama ini, maklumat yang lebih sahih dapat dikongsikan kepada masyarakat supaya mereka dapat ilmu sains yang tidak bercanggah dari fahaman Islam. Saya Nurul Fakihah Azmi akan membahaskan tentang kesimpulan daripada tajuk ini. Kesimpulannya, perumpamaan bagai aur dengan teping perlu diterapkan dalam diri masing-masing supaya dapat bersama-sama mengatasi cabaran saintisme ini. Ideologi saintisme yang menuntut kemenangan bagi pihak sains saja sangat berbahaya, terutama sekali kepada golongan Muslim. Sebagai orang Islam, kita hidup berpaksikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh, kejadian manusia yang dipelajari dalam sains bermula dengan sel sperma dan ovum yang bercantum dan kemudiannya membentuk zygote, dan daripada zygote terbentuk embryo, dan daripada embryo terbentuk fetus. Setelah itu barulah terjadinya pembentukan bayi. Sebenarnya, kejadian manusia ini telah pun diceritakan di dalam Al-Quran terlebih dahulu, yang mana ia bermula dengan nutfah, iaitu percantuman sel sperma dan ovum. Setelah itu, sel yang telah disenyawakan akan tertanam di dinding rahim. Kemudian, darah beku akan bertukar menjadi seketul daging, yang mana otak dan anggota-anggota lain akan mula terbina. Kemudian, berlakunya peringkat pembentukan tulang, dan setelah tulang dibentuk, otot-otot akan membungkus tulang itu. Okey, dan setelah itu darah akan mula mengalir dan berlakunya penyempurnaan organ. Proses kejadian manusia ini diakhiri dengan peniupan roh. Jadi, dapat dibuktikan bahawa segala perkara sains yang berlaku di dunia ini telah pun terkandung di dalam Al-Quran. Sekian daripada kami. Terima kasih.